Hadirin mukminin, saya nak cerita satu cerita. Satu riwayat yang berlaku kepada Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib. Siapa dia Sa'id ibnul Musayyib? First, sebelum kita nak baca dia punya cerita. Siapa dia Sa'id ibnul Musayyib? Dia ialah tabi'in. Dia bukan daripada kalangan sahabah. Dia tabi'in. Murid kepada sahabat. Sa'id ibn Musayyib. Dia menantu kepada Abu Hurairah. Son-in-law. Father-in-law dia Abu Hurairah. Dia menikah dengan anak Abu Hurairah. Satu hari dia melihat satu orang salat lebih daripada 2 rakaat setelah terbitnya fajar. Salat qabliyah subuh. Kawan tu salat lebih 2 rakaat. Berapa rakaat qabliyah subuh? Kawan ni semayang lebih 2. 4, boleh kata 4. Lebih pada 2 lah. Lama kawan tu rokok. Sujud. Kemudian Sa'id ibnul Musayyib, imam besar, jago, dia panggil kawan tu. Dia kata Nabi sembahyang 2. Sa'id ibnul Musayyib. Sebahagian baca Musayyab. Sa'id ibnul Musayyib atau ibnul Musayyab. Dikatakan dia lebih suka Musayyib lah. Dia kata pasal apa hang sembahyang 4? Tuan-tuan, kawan ni nak sembahyang. Dia bukan tak sembahyang, dia nak sembahyang lebih. Satu, kalau Sa'id ibnul Musayyib duduk dalam masyarakat kita, kena Sa'id. What happened to you, Sa'id? What's wrong with you, Sa'id? Yang hang duk pergi bersabuk kalut orang nak sembahyang pasal apa? Dia nak mayang 2 ke? Dia nak mayang 4 ke? Dia nak mayang 6? Dia nak mayang. Hang pilah sabuk dengan orang yang tak mayang. Sa'id ibnul Musayyib ni pun nanti kena dengan geng ni. Pasal selalu kita dengar, pasal apa duk bersabuk orang nak sembahyang? Pasal apa duk kalut orang nak sembahyang? Pasal apa tak pergi kalut orang tak sembahyang? Tuan-tuan, dua-dua kita kata salah. Yang tak sembahyang tu clear salah. Yang sembahyang lebih daripada apa yang Nabi tunjuk juga salah. Kerana agama itu, sebaik-baik agama ialah mengikut contoh. Tak ada contoh kita tak buat. Yang dikatakan al-ittiba', yang dikatakan ittiba', ikut Nabi itu ialah mencontohi apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sebab itu perkara yang tak ada contoh daripada Nabi, kita tidak akan melakukan hal itu. Ini prinsip agama. Sebab itu saya kata benda ini asas. Kenapa benda yang sebegitu? Tuan-tuan, pelik tak? 1 tambah 1, 2. Bukan benda, bukan Q tambah Q, bukan X tambah X. X tambah Y, 1 tambah 1 ya. Asal lah. Tiba-tiba masuk darjah 6. 1 tambah 1 berapa? Berapa? Hei, 1 tambah 1 pun hang tak kerti ke? Darjah 6 lah ni. Macam tu lah keadaan ni. Punya benda asas ni pun dia keliru. Benda asas ni pun dia tak tahu. Benda asas ni pun dia tak lepas lagi. Tiba-tiba dia nak bincang benda yang lebih besar. No, cukup. Kita bimbang awak memalukan diri awak. Kita bimbang awak menjatuhkan, merendahkan diri awak di khalayak. Sebab manusia ni bila dia tak cakap orang tak tahu. Tapi bila dia cakap orang tahu, kata dia tak reti. Kalau dia tak cakap orang tak gelak dekat dia. Tapi lepas dia bercakap, orang mentertawakan dia. Don't humiliate. Jangan memalukan diri kita. Sekadar kalau kita nak bagi motivasi bagi orang rajin sembahyang, sudah. Jangan awak terjun di dalam perbahasan hukum jika awak tidak ada alatnya. Kata orang Melayu, lautan dalam jangan diduga kalau kail panjang sejengkal. Nanti awak terkapai-kapai, tak ada siapa nak pergi menyelamat, tenggelam lagu tu saja. Kalau buah baru orang bersilat lagu tu, dia duk kira nak tumbuk orang. Jangan main-main tuan-tuan. Pi kelas silat, baru Muqaddimah ni apa dia? Tuan-tuan bisa masuk kelas silat. Muqaddimah ni baru nak perbetul ke kuda. Kuda-kuda nak pergi betul. Ambuh dia masuk kuda-kuda nak pergi betul. Pi menat sikit orang tepus. Hai. Dia kena nak buka. Ni kita tahu dah kira orang yang nak tumbuk dengan orang ni baru kuda-kuda. Pasal kalau tok guru dia steady. Dia tak ada. Dia tak cakap banyak. Pak sudah terlentang. Hok yang ni, hamba sini. Yang ni yang jenis dia tak berani pi. Umum. Kita steady ya, okey. Lepas tu Sa'id ibnul Musayyib dia tak bagi kawan ni salat. Sa'id ibnul Musayyib tak bagi kawan ni salat. Dia kata hang jangan salat. Tuan-tuan, larangan salat. Kemudian kawan ni kata, "Hai Abu Muhammad." Abu Muhammad ni siapa dia pula? Tak sah Sa'id ibn Musayyib. Abu Muhammad ni dia punya kunyah.
Gelaran dia Abu Muhammad. Abu Muhammad, dia tanya dekat Abu Muhammad. Dia kata, adakah Allah akan azab aku kerana aku sembahyang lebih? Adakah Allah akan azab aku kerana aku sembahyang? Allah akan masukkan aku dalam neraka kerana aku sembahyang? Salahkah aku sembahyang? Apa salahnya aku sembahyang? Di mana dalil larang kata tak boleh sembahyang lebih? Lebih kurang macam itulah. Sa'id Ibn al-Musayyib, dia jawab. Tuan-tuan, jawapan yang sangat padu lah. Kemah. Apa kata Sa'id Ibn al-Musayyib? Tuhan tidak mengazab engkau kerana engkau salat. Tuhan tidak mengazab engkau kerana salat tu. Tapi Tuhan mengazab engkau kerana engkau menyelisihi sunnah Nabi-Nya. Engkau kerana engkau melakukan sesuatu lebih daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Tuan-tuan faham tak poin dia tahu nak? Bagi clear elok-elok orang mengaji. Kita kena ada prinsip ni, kita kena jelas. Sa'id Ibn al-Musayyib kata bukan salat itu masalahnya. Kerana Nabi buat dua engkau buat lebih. Sa'id Ibn al-Musayyib kata Nabi buat dua engkau buat lebih. Masalahnya pada lebih itu kerana engkau menyelisih sunnah dan engkau melakukan sesuatu dengan anggapan engkau lebih baik daripada Nabi. Allah akan mengazab engkau di atas sebab itu. Sebab itu hadirin mukminin, asal kepada ibadah, asal kepada ibadah ialah kita tak boleh buat, tak boleh kita beramal melainkan ada dalil yang kata boleh. Ni tajuk ni orang belajar ajar satu. Ajar satu punya silibus. Al-asl, saya sebut beberapa perkataan. Antaranya perkataan yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, al-asl fil ibadah at-tawaqquf. Dalam kitab dia Fathul Bari, asal kepada ibadah adalah tawaqquf. Apa dia? Asal kepada ibadat berhenti, tak boleh buat sehingga datangnya dalil. Benda asal. Bukan tanya apa tuan-tuan, soalan menggambarkan tahap ilmu kita. Betul tak? Kita boleh tahu satu orang ada ilmu tak ada ilmu based on his question. Soalan kita boleh tahu dah kawan tu alim tak alim. Soalan pun kita boleh tahu dah terang mana dia ni. Pasal apa? Soalan menggambarkan tahap ilmu. Sebab orang akan tanya berdasarkan apa yang dia faham. Itu kadang-kadang kita boleh tahu, oh dia ni teratu ya soalan. Macam tu imam, alim kan, faqih, tajwid. Dia tak akan tanya hukum nun bertemu dengan ba. Yang tu saya tanya. Saya nak tanya sikit, nun bertemu dengan ba hukum apa? Orang la ilaha illallah, nun bertemu ba pun tak reti. Kita duk kata kat belakang. Apa? Ni kafir punya standard. Nu dia pi tinggi-tinggi lagi tu. Apa qiraat yang orang nak baca ni kan macam standard tinggi. Perbahasan tu. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, asal kepada ibadat ni orang tak tanya apa dalil larang. Contoh tuan-tuan, saya bagi contoh. Tahiyat, tuan-tuan nak pi baca, apa tuan-tuan nak pi baca? Contoh tahiyat, tuan-tuan nak pi baca kunut dan tahiyat. Ataupun tuan-tuan nak pi baca lain pada tahiyat lah. Baca apa-apalah, baca lain pada tahiyat. Orang akan tanya, hang baca apa? Abanglah kita baca apa? Bukan orang baca tahiyat. Hang bak mai kat aku dalil apa yang kata tak boleh baca tahiyat? Jam. Kalau kita tanya apa dalil larang ibadat, sekali kita dah mayang isyak 5. Lepas tu orang tegur, Tok Imam, isyak 4. Apa dalil kata isyak tak boleh 5? Tok Imam kan tanya, dalil lah. Saya sembahyang isyak 5, dalil apa kata tak boleh? Orang akan kata, what happened to you, Tok Imam? Orang kata, apa siapa jadi Tok Imam? Orang tak tanya lagu tu. Tengok, kita tengok lagi. Kata para ulama, al-asl fil ibadah annaha idza lam tutlab la tan'aqiq. Asal hukum di dalam ibadah, hukum asal kepada ibadah ialah tidak dituntut, yakni tidak dilakukan jika tidak berlaku. Artinya dia memerlukan dalil untuk tuntut benda tu supaya dibuat, baru boleh buat. Kalau tak ada dalil tak boleh buat. Itu ibadat. Tuan-tuan, esok bulan Ramadan puasa malam, siang buka. Kalau orang kata, bukan puasa siang, malam bukan makan, apa dalil larang puasa? Tuan-tuan tanya lagi tu. Tanya lu ke budak-budak kartun tanya, hang tak bagi aku puasa malam, apa dalil kata tak boleh puasa malam? Tuhan suruh puasa siang. Dak, tu Tuhan suruh puasa siang. Yang tak bagi puasa malam ni mana? Jam tuan-tuan, jam. Jenuh. Dia pergi sujud dulu. Lepas tu dia rokok. Kita pergi tegur. Mat, bagi ketahuan ni, awak yang hang pergi sujud dulu, orang rokok dulu. Hang habang kat aku dalil yang kata larang tak boleh sujud dulu? Bukan Nabi semayang rokok dulu ke? Lepas tu baru sujud? Tak betul. Nabi semayang, dia rokok dulu, lepas tu baru dia sujud. Tapi aku nak tanya, ada tak Nabi larang sujud dulu? Ada? Ikut suka.
Akhirnya agama kalau duk kira ada tak dalil larang, ada tak dalil larang, lah kali agama akan jadi ikut dan ikut suka. Maka sebab itu tak ada dalil tak boleh buat. Akhirnya banyaklah kalau saya nak baca perkataan-perkataan para ulama yang kata asal kepada ibadat ini dilarang. Tuan-tuan tengok akhir sekali. Saya nak baca satu ayat Quran. Surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din man lam ya'dhan bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang hukum yang tidak diizinkan oleh Allah, dan kalaulah tidak kerana ketetapan kalimah yang menjadi pemutus, yakni hukum daripada Allah untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa tertentu, tentulah dijatuhkan azab serta merta kepada mereka yang berbuat demikian, dan sesungguhnya orang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak teperi sakitnya. Asy-Syura ayat 21. Ringkas. Tuan-tuan balik pergi tengok. Ibn Kathir kata. Kata Ibn Kathir. Ayat tadi ni Ibn Kathir ulas. Ibnu Kathir. Tak kena Ibnu Kathir. Mereka tidak mengikut. Tengok, Ibnu Kathir kata, mereka tidak mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah kepadamu Muhammad. Mereka tak ikut syariat yang Allah beri kepada engkau Muhammad daripada agama yang lurus. Sebaliknya mereka mengikut apa yang disyariatkan untuk mereka oleh para syaitan mereka daripada kalangan jin dan manusia, dari kesesatan dan kejahilan yang batil yang mereka ada-adakan dalam jahiliah mereka, dalam bentuk menghalal apa yang Tuhan haramkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, ibadah-ibadah yang direka, palsu, dan perkataan yang rosak. Artinya apa? Ibn Kathir kata apa? Depa pi reka hak yang bukan Tuhan buat turun kat Nabi. Tu Ibn Kathir kata hak Tuhan buat turun kat Nabi, depa tak pakai, depa pi reka. Ni jahiliah ni. Musyrikin Mekah ni pi reka. Musyrikin Mekah ni pi reka lain pula, pi buat hak lain pula. Bercanggah dengan apa? Pasal apa? Pasal ikut depa. Sedangkan syariat, pasal tu kalau kita mengaji dalam hukum syarak, asy-syari' huwallah. Siapa dia yang mensyariatkan hukum? Siapa dia yang buat syariat? Syariat siapa punya? Allah. Kalau dia tak suruh, kita tak boleh buat. Pasal dia yang punya agama ni. Asalnya hampa jangan duk buat kalau dia tak suruh. Bila dia suruh baru hampa buat. Tapi kalau dia tak suruh hampa pi buat, nama dia hampa pandai. Contoh macam ni lah. Payah dia kena bagi contoh, dia tak faham. Saya nak pergi Kuala Lumpur, pinjam kereta Bang Mahathir. Bang Dek pinjam kereta Lepas tu Bang Dek kata, Ustaz pinjam elok-elok lah, saya tak ambil duit. Buh minyak kereta petrol. Dia habang saya buh minyak kereta petrol. Saya pun naiklah kereta Bang Dek. Sampai di Petronas, buh diesel Jahanam. Telefon Bang Dek, ni Bang Dek, kereta Jahanam. Awak tak tahu saya bubuh diesel tak berjalan. Saya habaq suruh bubuh petrol ni apa, petrol ni 95 bukan diesel. Awak tak boleh ke bubuh diesel? Tak boleh lah kereta saya kata petrol lah. Awak yang pandai lebih, kan Jahanam. Kalau nak bubuh diesel, bubuh kereta hang. Kereta ni kereta siapa? Kata Bang Dek. Aku kata apa? Bubuh petrol. Hang bubuh apa? Diesel. Pasal tu tak jalan. Kalau hang nak bubuh diesel, kereta siapa? Kereta hang ke kereta aku? Kata saya. Hati pun. Payah kan nak faham. Kalau kita nak buat Kediri, pandai-pandai Kediri, kita buat agama kita sendiri. Siapa pun tak kata. Rumah kita nak bocak kalah merah, kawan tu main tegur. Tak elok merah. Kita akan kata apa? Rumah aku. Simple ya tuan-tuan. Sebab itu hadirin mukminin, para ulama telah menjelaskan hal-hal ini yang menunjukkan kepada kita bahawa setiap perkara telah digariskan oleh Nabi. Al-asl fil ibadah at-tawaqquf. Asal kepada ibadah kita berhenti. So apabila tuan-tuan nak suruh satu orang, nak syariatkan satu orang, nak ajar satu orang, nak perintahkan satu orang di dalam agama, tuan-tuan hendaklah mendatangkan dalil. Sekali lagi ni sebelum hang balik, hang semayang 2 rakaat ba'diyah isyak. Dalil kita pun baca. Okey. Sekali lagi hang sampai rumah, hang boleh semayang witir. Paling kurang 1, 3. Ada dalil? Okey. Sampai rumah kita mayang 2. Bini tanya, "Abang, mayang apa 2 rakaat balik rumah?" Tahiyatul masjid.
Cik duk mengaji tahiyatul masjid ni. Bukan buat di masjid ke? Takkan laki nak tunjuk lekeh. Laki kata apa? Laki kata apa? Tahiyatul masjid ni kalau kita masuk masjid buat 2 rakaat, masuk rumah tak pernah dengar lagi. Laki dia akan kata apa? Laki kan jawab. Hang buat mai dalil kata Nabi larang mayang tahiyatul masjid di rumah. Hang buat mai dalil yang kata Nabi larang tahiyatul masjid di rumah. Oh, tak ada lah. Tak ada hang sengak. Jenuh lah lagu tu tuan. Cukup lah kot noh. Ngayang sikit tertangguh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.